Pelajaran cerita ini Nabi nak tunjukkan pada kita, kita tara mana tawakal pada Allah. Tak banyak kita sebut tawakal. Tawakal kita tak kuat. Nabi bawa cerita tu nak beri pelajaran pada sahabat dan pada kita semua, bahawa di sana zaman dulu ada orang tawakal tinggi sungguh pada Allah. Kita tak berani tawakal gitu. Kita rasa gamble sangat. Kalau buat habis, kena scam, habis duit aku. Sebab itu nak tawakal ni benda payah. Cuma ulama bahas macam mana nak pupuk jiwa yang kuat tawakal pada Allah. Ada satu hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia bercerita pengalaman dia. Kuntu khalfan nabi yauman. Aku pernah tunggang haiwan dengan Nabi. Nabi bawa, aku duduk belakang. Sambil berjalan Nabi menasihati aku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajarmu beberapa perkara. Mu mesti jadi orang yang aku sebut ni. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid An-Nur, Mukin Bukit Marak, Daerah Banggu, Kota Baru. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak sekalian, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Dan alhamdulillah kita saling bertatap muka. Dan kita akan membahaskan satu tajuk, moga-moga ada manfaat untuk kita, iaitu berkenaan tawakal. Musim-musim ini kita banyak bercerita tentang Isra' wal Mi'raj. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil dari Isra' wal Mi'raj ini. Cuma ulama' dia nak mudahkan pemahaman. Isra' Mi'raj ini dia punya ibrahnya dibahagi tiga, iaitu peristiwa-peristiwa yang boleh diteladani sebelum Nabi Isra'. Yang kedua, peristiwa yang diteladani semasa Nabi Isra'. Yang ketiga, peristiwa yang berlaku selepas Isra' Mi'raj. Jadi ada tiga fasa. Tiga-tiga ini sangat signifikan kalau kita nak bahaskan. Cuma pada malam ini saya tumpu sebahagian daripada peristiwa yang berlaku semasa Isra' Mi'raj. Dan benda ni ada kaitan dengan tawakal. Apakah peristiwa itu? Ketika baginda Nabi SAW sedang bersama Jibril, tiba-tiba Nabi tercium bau wangi, harum. Yang disebutkan bau itu adalah daripada pusara ataupun kubur penjaga kepada
anak Firaun. Cerita ini sabit dengan hadis sahih, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha atat alayya raihatun tayyibatun faqultu ya Jibril ma hadhihi raihatut tayyibatu faqal hadhihi raihatu mashitati ibnati fir'auna wa auladihima. Nabi bercerita ketika malam saya Isra, saya terbau wangi, harum, semerbak. Lalu saya bertanya kepada Jibril, "Hey Jibril, bau apa sedap ni wahai Jibril?" Maka Jibril pun menjawab, "Hazihi raihatu mashitati ibnati fir'auna." Maka kata Jibril, ini adalah bau daripada tukang sikat. Dia masyitah tu maknanya tukang sikat. Tapi sebab kita tak jelah nama masyitah tu bukan nama dia, tu kerja dia. Kerja dia tukang sikat. Tidak disebut apa nama dia. Cuma Jibril sebut kerjanya tukang sikat. Masyitati ibnati fir'auna. Dia tukang sikat rambut anak perempuan Firaun wa auladihima, dan anak-anak yang lain. Nabi pun jadi pelik. Qultu wa ma sya'nuha. Apa jadi wangi begini wahai Jibril? Pelik ni. Jibril bercerita, baina hiya tumashitu banata fir'auna zata yaumin idza saqatatil midra min yadaiha faqalat bismillah. Nabi tanya, apa jadi pelik wangi ni? Ambil cerita sebenarnya. Jibril jawab, dia begini ya Rasul. Satu hari perempuan ini yang kerja sikat rambut anak Firaun, dia tengah sikat rambut tu. Tengah-tengah dia sikat, tiba-tiba sikat rambut tu jatuh. Bila terjatuh, lalu tertubiklah dari mulutnya, atau terkeluarlah daripada mulutnya. Dia melatah, dia sebut bismillah, dengan nama Allah. Faqalatlah binatu fir'auna. Maka anak perempuan Firaun yang sedang disikat rambutnya, bila dengar perempuan tukang sikat ni sebut nama Allah, dia pun tanya, "Abi, awak sebut ayah saya ke?" Hai, tak ada kena-mengena. La, walakin Rabbi wa Rabbu abikallah, abikillah. Tak ada sebab saya nak sebut nama ayah tuan, ayah puan. Saya sebut nama Allah yang merupakan Tuhan pada saya, Tuhan kepada Tengku Permaisuri, Tengku Puteri, dan juga raja atau Tuhan kepada Raja Firaun. Qalat ukhbiruhu bidzalika. Aku mengadu ke ayah aku. Bapa ada Tuhan lain pula, bukan ayahku ke Tuhan. Qalat na'am fa akhbarathu fada'aha. Dia ngadu ke Firaun, Firaun titah mengadap. Titah lalu ngadap. Ya fulana, wahai perempuan, tak disebut nama juga, kita je buh masyitah pandai-pandai. Ya fulana, perempuan, apa tu, fulan bin fulan lah. Wa inna laki rabban ghairi, mu ada Tuhan selain aku ke? Ada Tuhan lain kau? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhan saya dan Tuhan kepada Tuanku, itulah namanya Allah. Fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat thumma amara biha an tulqa hiya wa auladuhuma fiha. Firaun murka. Dia titahkan hulu balang, siapkan satu patung lembu yang dibuat daripada nuhas. Nuhas ni tembaga. Patung tembaga berukuran lembu, fa'uhmiyat, dipanaskan pula lembu, patung lembu itu. Kemudian amara biha an tulqa hiya wa auladuhuma fiha. Kemudian Firaun menitahkan supaya
perempuan tukang sikat Firaun itu dan anak-anaknya dicampakkan semua ke dalam minyak yang menglegak itu. Qalat lahu inna li ilaika hajatan. Qala wa ma hajatuki? Qalat uhibbu an tajma'a 'izami wa 'izama waladi fi thawbin wahid wa tadfinana. Qala dzalika laki 'alaina minal haqq. Tukang sikat saya panggil Masyitah lah senang. Masyitah ni pun dia sebelum dihukum dia tanya kepada Firaun, ampun tuanku, patik ada hajat. Apa hajat kamu? Begini, kalau saya mati nanti, tolong kumpulkan tulang saya dan tulang anak-anak saya. Buh dalam satu kain, tolong kebumikan sekali. Itu Ini orang berani ya. Kalau kita merayu dah, minta maaf lah, saya tarik balik, cancel, saya tarik balik, menyesal, jangan ambil tindakan. Dia tak. Nak dihukum, masih lagi, boleh tak? Tulang saya dengan anak saya gabung sekali, kubur sekali. Firaun bila dapat permintaan itu, zalika laki alaina minal haq. Beres boh. Yang itu kami akan uruskan. Fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha wahidan wahida ila an intaha zalika ila sabiyyin laha murda'in ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Lalu anak-anak Masyitah ini dilemparkan satu-satu. Anak dia kecil-kecil lempar lempar lagi, wahidan wahida, seorang-seorang. Mak tengok ni, seorang-seorang. Ila anintaha zalika ila sabiyyin laha murda'in. Sampailah giliran bayi dia, baby. Dia ada bayi lagi rupanya, yang masih menyusu dengan dia. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Bayi yang masih menyusu itu, giliran dia nak dicampakkan, ketika anak kecil itu Masyitah jadi tak karuan. Dia setakat hak dah jam 4, dah jam 3, jam 2, tak apalah, dah besar, puas main dah. Hak ni baby. Jadi Masyitah pun dia 50-50 juga. Kejap taqa'asat min ajli. Nabi cerita dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, macam tak karuan lah. Tiba-tiba qala ya ummah, anak dia hak masih nyusu tu bercakap dengan mak dia, iqta'imi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Faqtahamat. Anak dia hak masih baby tu tiba-tiba bercakap, wahai ibu, jom kita terjun sekali, kerana azab dunia ini ringan berbanding dengan azab akhirat. Maka ibunya pun masuk sekali ke dalamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, faqala ya ummatahu fa innaki 'alal haqq. Anak dia berkata pada mak dia, sabarlah mak, kerana kita semua berada pada jalan yang benar. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas ketika dia menceritakan hadis ini, takallama arba'atun sigharun. Sabit ke cerita ini, kata Ibn Abbas, maka dalam dunia ini ada 4 bayi yang bercakap semasa kecil. Ini masuk rekod yang barulah. Siapakah bayi yang bercakap masa kecil? Isa bin Maryam alaihi salam, wa sahib Jurayj, wa syahidu Yusufa, wa ibn Mashitah ibnati Fir'auna. 4 baby atau bayi yang bercakap semasa kecil. Pertama sekali adalah Isa, putra kepada Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan Isa itu bercakap dalam buaian, dan ketika sudah dewasa dia menjadi orang yang soleh. Surah Ali Imran ayat 46. Jadi Nabi Isa bercakap masa kecil. Nabi Isa ni dilahirkan daripada rahim wanita yang mulia, Maryam binti Imran.
Maknya itu tak pernah berkahwin, tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Disebabkan itu, mak dia telah menerima kecaman, tuduhan yang bertalu-talu khususnya dari para netizen zaman itulah, yang mengecam beliau begitu teruk sekali. Maka Maryam pun dia stress, down, tak boleh nak jawab celaan. Bila orang duk ngata pada dia tak boleh buat apa, dia tunjuk pada anak, masa tu Isa masih kecil. Awak nak tanya-tanya anak saya tak daya lah nak explain. Saya terang pun awak tak percaya, nak kecam ke? Bila dia suruh orang tanya pada Nabi Isa, Nabi Isa jawab. Itu Allah rekodkan surah Maryam ayat 30-33. Balikkan buka Quran. Nabi Isa bercakap masa kecil, explain mengapa mak dia begini. Yang kedua Nabi sebut budak yang lahir, yang budak cakap masa kecil, kanak-kanak zaman Juraij. Ini sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2550. Cerita Juraij ini Imam Muslim masukkan di dalam bab kitab Al-Bir Wassalah Wal Adab, iaitu bab mendahulukan buat baik pada mak ayah berbanding sembahyang sunat. Itu cerita Juraij. Juraij ni cerita sedap juga. Abu Hurairah cerita, Nabi cerita pada Abu Hurairah lah, Abu Hurairah cerita kita. Nabi cerita Juraij ini, dia ni zaman Bani Israel. Dia budak warak, orang baik, remaja baik, warak, alim. Jadi bila dia membesar, orang pun mari mengaji dengan dia. Sebelah rumah dia pun dia buat surau kecil. Jadi orang mari mengaji ramai. Dia popular lah. Dia jadi penceramah popular lah. Jadi bila dah popular, orang pun berdengki ramai. Bukan semua orang suka kita popular. Jadi ramai dah orang nak jatuhkan dia. Nak jadi cerita, satu hari mak dia panggil Juraij. Juraij tengah semayang. Panggil-panggil tak dengar. Bukan tak dengar, dia tengah semayang. Dia panggil Juraij. Oh Juraij. Juraij yang tengah semayang surah sebelah rumah dengar. Dia kata kalau aku jawab rugi berapa rakaat dah ni. Jadi dia buat suatu pendapat dia lah, habiskan jelas semayang dulu. Ketika dia sibuk nak habiskan semayang itu, dia bertanya lagi, Ummi am salati, Ummi am salati. Mak aku ke nak semayang? Nak. Dia ambil keputusan teruskan semayang. Mak dia ketika itu, bila anak dia tak jawab panggilan dia dah 2-3 kali, dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma la yamutu Juraijun hatta yanzuru fi wajhil mayamisi. Ya Allah, jangan matikan anak aku sebelum dia dipitnah dengan kih pelacur. Terima kasih. Mayamisi ni pelacur. Mak dia gamak garang kau elok. Kita tak teramak doa anak kita gitu. Tapi yalah dah panggil banyak kali tak berangkat. Bukan tak berangkat, itu telefon, tak jawab. Pendekkan cerita, Juraij ni macam saya sebut tadi, dia ramai orang tak suka dia. Jadi orang fikir macam mana nak buat dia ni, nak bagi korang popular sikit. Akhirnya ada hak pakat gini. Kita fitnahkan dia. Kita hantar satu orang perempuan, goda dia biar dia berzina dengan perempuan itu. Mereka pun hantarlah. Memang ia sungguh Maya misi, satu pelacur dihantar untuk menggoda Juraij. Juraij ini orang warak, orang iman kuat. Dia ibadah zikir, perempuan tu datang menggoda dia dalam surau. Dia tidak tergoda pun. Iman dia kuat. Sampai dalam kitab disebut wanita yang menggodanya itu hatta uryanum talik, sehingga tak ada surat benang pun pada badan dia. Buka selesa, tiger show. Tiger show pun ada baju lagi. Ni habis semua dalam surau. Tapi Juraij ni iman kuat semua. Kau baliklah kau, saya ni nak ibadah. Perempuan tu pelik. Awak ni manusia jenis apa ni? Orang lain saya tak dan buka tergoda dah. Hak ni tak ada benda tinggal, awak relax lagi. Baliklah kau. Perempuan ni profesional. Deposit dah ambil, cengkerang dah ambil. Dia profesional. Dia mesti habiskan kerjanya untuk dapat lagi 50%. Akhirnya dia berzina dengan pengembala kambing. Ni Nabi cerita. Pengembala kambing ni tak payah buka habis, tak apa tunjuk peha, berkoda dah, selesai zina.
Ringkasnya bila berzina mengandung. Jadi tugasan dia kalau mengandung, perut besar je, pergi dekat kawasan ramai orang di pasar ke mana, buat pengumuman. Kata hak dalam perut tu anak Jurais. Itu je kerja awak. Jadi perempuan tu hari-hari perut besar, dia pergilah ke tengah bandar, buat pengumuman. Tuan-tuan sekalian, kenal dengan Ustaz Jurais? Kenal. Siapa dia? Penceramah, selebriti. Dalam perut ni kerja dia ni. Orang pun gempar. Apatah lagi netizen memang suka gempar benda-benda gitu. Wah, jadi buah mulut. Akhirnya cerita itu dibawa ke muka pengadilan. Hakim marah pada Jurais. Awak ustaz piah atas kepala macam ni perangai. Depan orang warak janggut gini. Belakang zina. Dia marah Jurais. Dia kata bukan anak saya. Dah awak nak napi macam mana perempuan ni kata anak awak? Awak kena bawa bukti lah. Kata Jurais, saya boleh bawa bukti tapi bukan sekarang. Masa bila nak bawa bukti? Perempuan ni bersalin esok, saya tunjuk bukti saya. Hakim kata okey, tunggu bersalin. Sampai masa wanita ini pun bersalin, Jurais ambil budak ini, Nabi sebut summa masaha ra'sas sabiyyi faqala man abuka? Qal abi ra'id dha'ni. Perempuan terkejut. Jurais ambil budak ni, dia tekan dekat dengan bawah dada, antara dada dengan perut. Dia tekan, dia tanya, siapa ayah kamu? Budak tu baru lahir jawab, ayah aku gembala kambing. Budak tu boleh jawab. Kata Ibn Abbas, falamma sami'u dhalika minhu qalu nabni ma hadamna min dairika bizahabi wal fiddati. Qala walakinna a'iduhu turaban kama kana summa alahu. Bila dah jadi gitu Nabi cerita, mereka pun kembali menghormati Jurais. Ada hak cium kaki dia, ada hak pegang lutut dia. Malulah sebelum tu semua kecam dia secara berjemaah. Dia main dengan Tok Wali. Dia pegang budak-budak boleh cakap. Orang pun jadi malu ke dia, cium habis lutut apa semua ni. Setelah tu ada yang kata, wahai Tuan Guru, kami menyesal, kami akan bina surah hak lebih besar lagi untuk Tuan Guru ngajar kami di kampung ini. Dan kami buat pula surau baru tu buat daripada emas. Malu punya pasal. Kata Jurais, tak payahlah. Buat macam hak asal je daripada tanah liat sudah. Jadi mereka pun bangunkanlah rumah itu. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi budak tu adalah budak hak kedua cakap masa kecil. Budak ketiga hak cakap masa kecil Nabi cerita adalah saksi dalam cerita Nabi Yusuf AS, iaitu bayi yang bersaksikan kepada Nabi Yusuf ketika dia berhujah, ketika menyelesaikan masalah difitnah, ada skandal dengan Zulaikha. Dia masa tengah berdebat itu, tiba-tiba datang pembantu Zulaikha. Pembantu Zulaikha ni gendong bayi, dia masih ada anak menyusu. Tanpa disangka-sangka dalam orang berkelahi-kelahi itu, budak hak sedang berada di pangkuan pembantu kepada Zulaikha, dia bercakap, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubli fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Ketika itu dalam hadis disebutkan, Nabi pun bercerita sebagaimana dalam Quran, dalam surah Yusuf ayat 26 sampai 27, wa syahida syahidun min ahliha, dan seorang saksi telah pun datang memberikan kesaksiannya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Budak tu boleh tolong terangkan, kalau baju jubah Nabi Yusuf koyak di belakang, maka yang menipu adalah perempuan itu. Sebab mana mungkin perogol bajunya koyak di belakang. Orang nak merogol, baju koyak depan. Sebab orang cakar, orang tolak. Kalau koyak belakang, maknanya Yusuf nak lari, perempuan ni tarik. Yang explain itu budak.
Itu dalam surah Yusuf ayat 26 sampai 27. Ketika Kitfirul Aziz, raja Mesir ketika itu, mendengar bayi itu bagi keterangan, terus dia panggil Yusuf, dia cek jubah, dan dia dapati bajunya memang koyak di belakang. Yang jadi saksi itu yang kita baca, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin. Itu budak cakap. Saksi itu adalah budak. Dan yang keempat, bayi yang masa kecil cakap adalah anak kepada Masyitah. Ya ummah iktahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah faqtahamat. Anak dia berkata, wahai mak, jom kita terjun sekali, kerana azab dunia ini jauh lebih mudah daripada azab akhirat. Dan mereka berdua terjun sekali ke dalamnya. Hadis ni hadis panjang yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban melalui jalur daripada Hamad bin Salamah. Dan hadis ini dinilai sebagai sahih, cerita Masyitah ini. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Masyitah? Saya sebut Masyitah je lah, walaupun bukan nama dia yang sebenar. Masyitah ini adalah simbol manusia yang begitu tinggi tawakalnya kepada Allah. Yang ini kita kena ambil pelajaran. Kita sebagai manusia biasa ini, kita punya tawakal kepada Allah kurang. Berbanding dengan salafus salih, tawakalnya begitu tinggi. Sebab itu orang yang tinggi tawakalnya, dia punya ganjaran luar biasa. Apa ganjaran orang hok kuat tawakal kepada Allah? Ada satu hadis Nabi pernah sebut, wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azabin ma'a kulli alfin 70,000. Allah berjanji kepadaku bahawa seramai 70,000 orang umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa sebarang pemeriksaan dan siksaan. Dan setiap 1,000 orang daripada mereka boleh terdapat pula ada 70,000 lagi. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, disyarahkan oleh ramai ulama. Syekh Shu'aib Al-Arnaud ni ulama besar hadis, dia mengatakan hadis ni sahih. Sanad hadis ini hasan, iaitu cerita Nabi boleh membawa, kalau total kita kira 4,900,000 umatnya masuk surga tanpa pemeriksaan custom dan immigration. Kita nak naik kapal terbang berapa kali taftish, cek berapa kali pemeriksaan. Kalau KLIA berapa kali pemeriksaan. Mula kita masuk, cek pasport, cok keluar. Mula cek polis dulu, nak turun lift tu, polis tu cek dulu boarding pass. Masuk pasport pula. Lepas tu di dalam cek beg pula. Lepas tu masuk dekat tempat kita nak berlepas, C berapa, A berapa, K berapa. Nak masuk tu cek lagi. Beg yang kita bawa, jaket kena buka. Berapa banyak taftish. Lepas tu sampai di destinasi, katalah di Jeddah. Sampai di Jeddah, taftish lagi. Artinya kita dalam atas dunia ni pun baru banyak pemeriksaan nak menuju destinasi. Akhirat lagilah banyaknya. Malaikat ni banyak. Tapi Nabi kata, Allah janji padaku, aku boleh bawa 4,900,000 orang masuk surga tak ada saya makan. Dia ada fast lane, susah masuk tak ada cek boarding pass, tak ada cek pasport, tak ada cek, tak ada apa-apa, luruh begitu saja. Siapakah golongan yang dapat? Para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul macam mana? Dia sebab dalam hadis yang lain Nabi juga ada sebut, wa'adani Rabbi ayudkhilal jannata min ummati 70,000 ma'a kulli alfin 70,000 la hisaba alaihim wala azaba wa thalathu hasayatin min hasayati Rabbi. Ada tambahan kota lain.
Nabi sebut, Tuhan janji padaku, aku boleh bawa 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab, dan bersama mereka setiap 1,000 orang boleh bawa 70,000 lagi. Dan ada 3 hasayatin, Nabi sebut, hasayatin min hasayati Rabbi. Dan ada pula kota yang ketiga, hasayat. 3 hasayat. Apa makna hasayat? Al-Mubarakfuri ketika dia mensyarahkan hadis ini, hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibn Hibban, dia mengatakan hadis ini, kalimat al-hasyah itu makna al-haswah, maknanya pemberian menggunakan 2 tapak tangan. Biasa kita beri sebelah tangan je, tapi kalau beri dua-dua, itu beri sungguh. Jadi dia mengatakan dalam bahasa mudah hasyah ni, umpama orang itu diberi dengan satu cedokan. Kalau macam tangan tu dia tangan mencedok, 2 tangan sekali. Kalau ikut hadis ini, kata ulama, orang yang dipanggil kota VIP, kita ni berdoa lah pada Allah, atas dunia kita tidak VIP, tapi biarlah di akhirat esok kita VIP. Di dunia ni nak cari parking pun payah, kadang-kadang tak bagi dia orang masuk. Selipar salah letak, orang marah. Oh ni minta maaf, ni tempat letak selipar imam ni. Imam pun ada parking selipar, jangan main. Bukan kereta imam je, selipar pun ada parking imam je. Kita berasa kalau kita orang biasa. Tapi biarlah, atas dunia ni tak jadi VIP tak apa, tak sambut dia orang ke, tak duduk depan tak apa. Kita nak di pada mahsyar esok. Sebab kota VIP ni 70,000 orang je masuk surga tanpa hisab. Itu dipanggil kota pertama. Dia ada pula kota tambahan gelombang kedua, yang mana setiap 1,000 orang boleh bawa 70,000 lagi. Kita biar hak pertama lah, hak kedua ni nak harap siapa kita tak tahu. Dan dia ada pula kota tambahan gelombang kedua, yang ketiga, iaitu 3 kali cedokkan daripada Allah. Allah sendiri keluarkan. Kita ambil hak pertama lah, hak kedua, ketiga ni kota tambahan dia panggil. Istimewa kumpulan ini, macam mana mereka dapat? Ya, ini saya akan terangkan kemudian, kerana saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang baru saja masuk. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini, membincangkan tentang tajuk tawakal. Sebelum kita meneruskan, ingin kita minta izin dululah kepada jemaah untuk melewatkan sedikit saja pelaksanaan solat isyak berjemaah. Yang kelazimannya selepas pada azan kita ambil 10-15 minit, tapi diminta izin lebih sikit lah. Izin ni perlu kita dapatkan sebab orang nak semayang lebih utama berbanding nak dengar ceramah. Kerana niat bina masjid masa mula-mula dulu niatnya nak semayang, bukan nak dengar ceramah. Jadi orang nak semayang lebih utama. Jadi kalau dia nak semayang itu hak dia. Jadi kita minta izin untuk anjakkan sikit lah, ya. Hadirin hadirat sekalian, berbalik kepada cerita tawakal tadi, dia punya fadilat begitu besar sehingga kan ganjaran untuk orang yang tawakal ni apa yang menanti mereka? Mereka dapat kota VIP. Ketika sahabat bertanya, siapa hak layak ni ya Rasul, 70,000 hak pertama ni, siapa dia ni? Dalam hadis daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, Nabi menyebut humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaqtauna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang dapat 70,000 first kota ini adalah pertama sekali orang la yatatayyarun, orang hak tidak percaya kepada sial ataupun malang ataupun benda-benda tak molek. Macam kita kan, kawan-kawan kita penganut agama lain atau bangsa lain, dia percaya pada benda-benda malang. Nombor tertentu misalnya, nombor 4, ayah ini mati oh, nombor 4 tak boleh oh. Lepas tu kalau di Kuala Lumpur, kita naik lift hotel tingkat 10, 11, 12, 13, 13A, tak ada 14. 4 tu mati yo. Tingkat 3 tak, tingkat 4 tak ada. Tingkat G 1, 2, 3, 3A. Lepas tu 5.
Apa jadi gitu? Sebab dia percaya sangat itu say itu mati yo. Ya Islam say yo mati yo. Dan anak saya sekolah Cina semua pun ada takut-takut sikit dengan nombor 4. Kata takut apa nombor 4? Nombor 4 ni kaya. Kaya apa? Mati apa? Dok lah tengok nombor 4 tu macam orang sila panggung, kaki dok atas peha. Macam orang kaya. Ni orang kaya apa? Yalah, itu kepercayaan dia ya. Kita orang Islam, orang Melayu tak boleh gitu. Kita kena Allah ada kan? Allah ada. Takut apa? Orang kata ni tak boleh ni. Allah ada. Lepas tu la yastarqun. Yastarqun ni mereka yang tidak bergantung dengan jampi serapah orang untuk nak meneruskan kehidupan. Doa lain, jumpa orang minta doa, doakan saya sihat, itu okey. Pergi jumpa doktor minta ubat, itu bukannya kita bergantung pada dia. Tapi kalau yastarqun ni dia lebih kepada bergantung dengan tangkal, dengan benda-benda kain kuning ni, contoh bergantung sangat dengan benda itu. Kalau tak pakai jadi tak berani. Dah orang tawakal dia tak pada Allah. Wala yaqtaun, dan mereka juga tidak berubat dengan menggunakan besi panas apa semua. Ini pengubatan ni dah tak ada zaman sekarang lah. Dan mereka ini kata Nabi wa ala rabbi matawakkalun. Bahasa mudahnya, orang yang dapat kota 70,000 VIP first class ini, semuanya mereka ini orang yang tinggi tawakal pada Allah. Hadis Bukhari Muslim. Tuan-tuan sekalian, kalau nak masuk surga tanpa hisap, jom tanam tawakal. Tapi kita tawakal taruh mana? Kita tawakal taruh selipar luar, risau daripada tadi. Hilang pula selipar aku malah. Daripada tadi renyah duduk. Mak apa renyah? Aku takut hilang selipar. Minggu lepas hilang dah. Dia payah gitu. Kunci tak pergi kereta. Dia banyak benda fikir. Dia tidak serahkan kehidupannya kepada Allah. Sebab itu tawakal ini kata ulama, dia asal daripada perkataan wakala yakilu. Wakala yakilu ni maknanya mewakilkan. Sebab itu dari kalimat tawakal inilah yang membentuk kalimat wakil. Masalah pula bahasa Melayu ni, wakil ni kita semua bayar wakil lah. Contoh, pengurusi masjid dijemput pergi mesyuarat. Dia ada kerja, dia wakilkan pada Tok Imam. Jadi kita panggil tu wakil. Sedangkan wakil ni dalam bahasa Arab maknanya pelindung. Sebab itu dalam Quran, misalnya surah Al-An'am ayat 102. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu atas segala sesuatu, dialah wakil. Takkan Allah wakil kita. Wakil di sini kata ulama pelindung, protector. Kalau bahasa dia custodian. Dia yang melindungi kita. Dalam surah An-Nisa ayat 81, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai wakil. Bukan wakil kita. Allah itu adalah pelindung. Mari kita tanya malam ni, kita ni masuk tak golongan tawakal ini? Menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Sebab itu para salafus salih, nabi-nabi terdahulu, mereka punya tahap tawakal kepada Allah luar biasa sekali. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dicampak ke dalam api. Kalau berdasarkan formula sains, teori sains, api membakar, pisau memotong, itu sunnatullah. Api mana mungkin tidak terbakar. Tapi kerana Nabi Ibrahim ketika dicampakkan, ini disebutkan dalam hadis, Nabi cerita, Ibrahim tak habis-habis mulutnya menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tawakal dia. Tak ada dah, aku serah ke Tuhan, apa nak jadi-jadilah. Kalau bahasa istana sekarang orang panggil, ampun tuanku. Mana kita tunjuk taat kepada raja, menyunjung titah tuanku. Titah tuanku patik junjung di atas batu jemala patik, digantung patik tinggi,
direndam patik basah, dibakar patik hangus. Maknanya serah betul ke raja, ikut tuanku lah nak buat patik ni yang benda-benda, ikutlah. Maknanya kita hamba raja, tuanku, ampun tuanku, seolah begitu. Orang tawakal pada Allah begitulah, digantung tinggi, direndam basah, dibakar dibakar hangus. Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api, tawakal ya. Tawakal, dan dia tak terbakar. Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim tengah padang pasir, tak ada pokok, tak ada apa satu. Walaupun tempat yang ditinggal tu sekarang jadi Mekah, tapi bukan Mekah serupa sekarang. Mekah kalau serupa sekarang, anak isteri kita bagi 100 rial hidup dia. Macam ke sofa ada pergi, macam-macam beli tudung macam-macam. Dulu pada pasir. Begitu juga Maryam, ayah mak kepada Nabi Isa, tawakal, ditinggalkan di dalam biara bersendirian seorang. Cuma bila saya sebut tawakal ni, jangan pula tuan-tuan tawakal sampai meninggalkan usaha. Jangan begitu. Itu tawakal nujum 4 belalang namanya, malas kerja, tak boleh begitu. Kita kena tawakal dan berusaha. Sebab itu ada satu riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah, dari ayah dia cerita ni. Dia dengar Nabi menyebut, Nabi satu pengalaman, qala rajulun lin nabi, ada seorang sahabat dia cerita pada Nabi, ursilu naqati wa atawakkul, qala irqilaha wa tawakkal. Seorang sahabat dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, aku biar kau untuk aku tak berikat, aku tawakal. Aci tak gitu, boleh tak ya Rasul? Aku biar gitu. Mana tuan-tuan seolah mari bawa kereta, tinggal je kereta dengan suri-suri sekali, dengan kunci biar situ. Orang tanya, apa tak kunci kereta? Tawakal. Apa tak kunci steering, tak kunci handle motor? Tawakal. Bawa basikal, tak ada kunci-kunci, apa tak ikat? Aku tawakal. Ketika sahabat ni tanya soalan yang sama, apa jawab Nabi? Irqilha wa tawakkal. Tak. Ikat dulu unta tu, baru tawakal. Artinya mesti ada usaha. Dalam satu riwayat Imam Al-Qudai juga ada disebutkan, qala Amr bin Umayyah, qultu ya Rasulullah, aqaidu rahilatai aw tawakkal 'ala Allah wa ursiluha wa atawakkal, qala qaidha wa tawakkal. Sama juga kes sahabat, dia bawa juga haiwan dia pergi ke masjid, dia tanya, nak ikat ke tak ikat ya Rasul? Saya tak ikat, saya serah pada Allah. Kata, jangan, ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Sebab itu tawakal, jangan meninggalkan usaha. Tuan-tuan masuk masjid, bawa selipar mahal, kalau dah tahu takut hilang, jangan taruh di luar. Ikhtiar dulu. Macam mana cara? Masuk dalam plastik, bawa masuk, atau bawa beg. Macam kita pergi Mekah, kantong di belakang, masuk masjid. Kalau tak bawa plastik, bawa kasut. Ada setengah orang bawa kasut mahal, takut hilang, taruh di luar, semayang tak khusyuk. Bawa masuk kasut, gantung leher, mayang, biar kasut ke kanan. Takut sangat. Artinya jangan meninggalkan usaha. Kecuali tuan-tuan ada ilmu hulu balang zaman dulu, tu cerita lain. Hulu balang zaman dulu jangan tuan-tuan. Dia taruh barang dia, orang ambil, berenang atas pasir orang tu. Tak boleh nak lari. Habis, jangan main-main orang dulu punya doa tinggi. Kita semayang subuh cerah-cerah tak jadi, doa tak dapat, tahap Tok Wali begitu. Orang nak jadi Tok Wali ni, semayang malam tak tinggal, mulut tak ngatur orang. Orang soleh baru boleh jadi taraf-taraf wali-wali Melayu dulu. Kita subuh cerah sangat, asar gelap sangat, ngaji Quran dok, semayang malam dok, puasa dok, ngatur orang semua. Nak jadi wali tak jadi. Wali hakim belum tentu kita beri, nak jadi wali apa. Baik itu usaha, barulah kita bertawakal kepada Allah. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, ada satu ulama, ini cerita ulama.
Ada satu ulama ni, dia selalu berdoa di dalam sembahyangnya, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki seperti yang kau berikan rezekimu kepada bughas. Anak murid semua heran, apalah tok guru kita sebut bughas. Bughas ini dia sejenis burung, atau bahasa mudahnya bughas ini anak burung gagak. Burung gagak kalau dah dewasa kita panggil ghurab, tapi kalau baru lahir dia panggil bughas. Dia gagak yang baru menetas. Jadi dia bila lahir saja dia dipanggil bughas. Apa perbezaan bughas dan juga ghurab? Dia rupanya burung gagak ni memang terbukti secara ilmiah. Anak burung gagak ini ketika dia lahir bertelur, menetas, dia tidak hitam macam mak dia. Gagak bila lahir putih. Maka disebabkan dia putih, mak dia tak ngaku tu anak dia. Ini masalah burung gagak. Padahal hak dia, tapi dia cepat buruk sangka. Macam netizen jugalah, cepat buruk sangka. Baru baca tajuk buruk sangka dah. Tak baca cerita habis buruk sangka dah. Komen je kerja dia. Jadi dia telah mengatakan ini bukan anak dia. Dia tak terima anak dia, tak beri makan minum. Jadi bughas ini, bayangkanlah baru lahir di dunia, mak ada, mak tak cara. Macam mana makan dan minum dia? Rupanya Allah Maha pemberi rezeki, menanggung rezeki bughas ini. Sebab apa Allah beri? Kerana Allah ciptakan dia, Allah tahulah beri rezeki. Rupanya menurut kajian sains, Allah jadikan bughas ini, badannya ini ada aroma tertentu yang khusus. Yang bila aroma ini keluar, serangga suka datang, mendekati bau bughas ini. Jadi bila serangga tu datang ke sarang dia, dari permacam jenis ulat dan serangga yang datang inilah yang menjadi makanan pada anak gagak ini. Allah punya kuasa. Jadi bila burung ni makan, dia membesar, berubah bulu pada tumbuh jadi hitam balik. Bila jadi hitam, anak mak dia yang selama ni tak percaya tu anak dia, datang semula, melayan dia kembali sebagai anak dia yang diakui. Dan begitulah proses seterusnya. Sebab itu ulama ni berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki sebagai yang kau berikan kepada bughas. Sebab engkau telah berfirman dalam surah Zukhruf ayat ke-32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan kehidupan kamu di dunia ini, bukan orang. Aku yang tentukan. Allah Ta'ala terus terang dalam surah Zukhruf, manusia, hak menentukan matimu, hidupmu, bukan orang. Ni, seolah-olah Tuhan nak sebut gitu. Ni yang menentukanmu hidup. Mu takut apa dengan makhluk? Aku ada. Seolah begitu. Habis kita payah, kita tawakal, kita tak kuat. Ada satu kisah pasal tawakal ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ini cerita Nabi cerita. Nabi ini salah satu kegemaran masa lapang, dia suka bercerita dengan sahabat. Dia cerita satu hari, ni Abu Hurairah yang sampaikan, Nabi cerita berkenaan rajulan min Bani Israel sa'ala ba'da Bani Israel an yuslifahu alfa dinarin. Nabi cerita satu kisah, ada seorang Bani Israel. Ini cerita dulu, kata Nabi. Dia nak pinjam duit 1000 dinar daripada orang Bani Israel juga. 1000 dinar nak pinjam. Dia 1 dinar lebih kurang 4.25 gram emas kurang lebih. Kalau kali dengan 1000 maknanya 1/4 kilogram emas. Satu jongkong kilo gold bar biasanya 1 kilo ataupun 1000 gram. Seketul saja dah dekat suku juta. Jadi jongkong paling besar setakat ni di dunia berapa? 250 kilo. Ada orang pamerkan di Jepun. Panjang, dia punya lebar 22.5, tinggi 17 cm. Jadi dia nak pinjam ni bukan sikit. Faqala i'tini bisyuhada'i ushhiduhum. Bila dia beritahu pada kawan-kawan dia, aku nak pinjam 1000 dinar. Boleh tak? Adalah seorang kawan dia kata,
Aku tak ada masalah. Cuma tolong datangkan saksi supaya mereka menjadi saksi. Kamu pinjam duit aku hari ni. Ni bukan sikit jumlah ni. Duit banyak ni. Jadi faqala kafa billahi syahidah. Jawab yang nak minjam ni, aku tak ada saksi. Saksi aku hanya Allah. Tuan-tuan, kalau nak bagi pinjam duit ke orang cakap gitu, tuan-tuan percaya ke tak? Tawakal kita tak kuat. Sampai Nabi nak cerita ke orang ni. Nabi cerita ke sahabat, mu kuat tak tawakal? Tak kuat ya Rasul. Dia boleh kata, buat saksi lah, buat agreement, lawyer ke apa, sign sikit. Tak ada sign, Allah jadi saksi. Kalau kita mikir juga, qala saddaqta. Laki yang ada duit kata, ya tak ya juga. Allah jadi saksi kita. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma fa kharaja fil bahri fa qada hajatahu. Lelaki yang ada duit 1000 dinar ni beri. Saksi tak ada, agreement tak ada, apa tak ada. Dan lelaki yang menerima duit ini, dia berjanji dalam tempoh tertentu aku akan bayar. Aku akan bayar. Kemudian orang yang minjam ni pergilah ke laut, naik kapal. Summa altamasa murkaban yarkabuha yaqdamu alaihi lil ajalil ladzi ajjalahu falam yajid markaban. Dia pun pergi ke seberang pulau, buka perniagaan. Ada modal, dia buka berniaga. Dia dah berjanji dengan kawan tadi, genap setahun, tunggu aku di pelabuhan. Aku akan sampai, bayar duitmu. Nabi cerita. Lepas dah setahun, perniagaan dia menjadi. Bisnes bagus. Bila dah dapat balik 1000 dinar nak bayar. Dan dah tarikh dah dekat, janji mesti ditepati. Dia akan naik bot, pergi seberang, bayar pada kawan tu tadi, tunggu dekat pelabuhan, kat jeti. Nak jadi cerita, Nabi cerita, dia pergi kat pelabuhan, pergi kat jeti, tak ada bot. Bot tak ada. Dia kata, sudah tak ada perahu ni, aku nak pergi seberang. Zaman tu mana ada telefon, ada apa, macam mana nak beritahu ke orang tu, nak tunggu sampai pukul berapa, apa semua ni. Kalau tak pergi, orang kata kita nipu. Jadi macam mana nak buat ni? Kalau nak tunggu ada perahu bot, cuaca tak sesuai lah. Orang situ kata ni angin kuat lah, benda ombak besar macam-macam. Sudah. Maka Nabi cerita, fa akhadha khashabatan fanaqaraha fa adkhala fiha 1000 dinarin. Lelaki ni tadi, sebab dia dah janji nak bayar 1000 pada hari ni, dia pergi ambil kayu balak. Ada kayu balak dekat tepi-tepi tu, dia tebuk, dia masukkan 1000 dinar, dia ikat, dia hanyutkan dalam air. Tuan-tuan, berani tak tawakal tahap itu? Tak ahli kita. Dia kata, ya Allah, aku janji sahabat aku tak boleh ditunggu, penat dia tunggu beragak duit ni. Ya Allah, dia pun campak 1000. Pung. Sebelum tu dia tulis, dia ambil satu secarik kain, wa sahifatan minhu ila sahibih. Dia tulis atas kain itu. Ini adalah ni. Summa zajjaja wa mawdi'aha summa ata biha ila al-bahri. Kemudian dia lapik molek-molek supaya tidak basah kena air, dan dia pun ata biha ila al-bahri. Dia campak kayu tu ke laut. Campak ke laut, dalam tu ada 1000 dinar. Dia serah diri dia kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah duit ni pada sahabat aku. Dia siap doa, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallabtu fulana 1000 dinarin. Ya Allah, engkau tahu aku pinjam duit 1000 dinar dengan si fulan. Ya Allah, dengan kau aku menjawab. Dia doa panjang. Nabi baca hadis tu memang panjang lah. Farama biha fil bahri hatta walajat fihi summan sarafa wa huwa fi dhalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladih. Orang yang menunggu di seberang ni daripada pagi dah nunggu. Kena scam dah aku ni. Scammer dah ni. Habislah. Tak apa dah. Bagi can. Tunggu pukul 10. Tak ada ni. Allah. Nasib lah. Aku pun silap kau tak ada hitam putih. Tapi tak apalah. Serah pada Allah belaka. Kemudian
Dia nunggu jugalah, dia nunggu juga. Fa kharaja ar-rajulu allazi kana aslafa yanzuru la'alla murkaban qad ja'a bimali. Orang dah hanyutkan duit tu pun tawakal, yang menunggu tu pun tawakal. Fa iza bil khashabati allati fiha al-malu fa akhadha li ali khataban. Sedang dia menunggu-nunggu itu, tiba-tiba kayu yang dihanyutkan oleh kawan dia tu sampai ke tempat dia. Dan dia tak tahu pun kayu tu ada duit. Dia tengok kayu, comel kayu. Hak ni kalau buat perhiasan perabot, jadi ni. Jadi. Isteri dia pun suka ngukir gini. Dia bawa kayu tu bawa balik ke rumah. Tanpa mengetahui dalam tu ada surat dan duit. Nak jadi cerita. Sampai di rumah, falamma nashraha wajadal mal wa sahifah. Isteri dia bila buka tengok ada duit, ada surat. Summa qalimal ladzi kana aslafahu fata bi alfi dinar. Dia tengok ada duit 1000 dinar. Faqal wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markaban li atiyaka bimalika fama wajadtu markaban qabla allazi ataitu fihi. Surat tu tulislah, demi Allah aku gini. Ringkas cerita ni banyaklah sampai dia dapat duit itu. Sehingga kan kata Abu Hurairah, walaqad ra'aituna 'inda Rasulullah yaksuru mira'una wa lughatuna amman. Nabi lepas cerita pada kami, Nabi bagi teka-teki. Antara hak pinjam 1000 dengan hak bagi pinjam 1000. Siapa hak paling tawakal? Sila bincangkan. Sahabat berdebat pula. Orang ni berdebat. Orang ni kata yang tawakal sebenarnya hak bagi duit tu. Apa pula? Tak ada hitam putih berani bagi. Kalau kita tak berani. Orang kata tak, yang paling berani hak campur kayu tu tadi. Berani hak campur. Dia berdebat pula sampai ke pagi, kata Abu Hurairah. Cerita ni hadis Bukhari. Pelajaran cerita ini Nabi nak tunjukkan pada kita tara mana tawakal pada Allah. Tak banyak. Kita sebut tawakal. Tawakal kita tak kuat. Nabi bawa cerita tu nak beri pelajaran pada sahabat daripada kita semua, bahawa di sana zaman dulu ada orang tawakal tinggi sungguh pada Allah. Kita tak berani tawakal gitu. Kita rasa gamble sangat. Kalau buat habis kena scam, habis duit aku. Sebab itu nak tawakal ni benda payah. Cuma ulama bahas macam mana nak pupuk jiwa yang kuat tawakal pada Allah. Ada satu hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia bercerita pengalaman dia. Kuntu khalfan nabi yauman. Aku pernah tunggang haiwan dengan Nabi. Nabi bawa, aku duduk belakang. Sambil berjalan Nabi menasihati aku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajarmu beberapa perkara. Mu mesti jadi orang yang aku sebut ni. Pertama sekali, ihfazillah yahfazka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang ketiga, iza sa'alta fa'as'alillah. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Yang kelima, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Yang keenam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa 'alaika. Dan yang ketujuh, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa artinya? Ini semua ilmu tawakal. Ni ambil ajar nombor 1, wahai Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Wahai Ibn Abbas, mu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Allah jaga kamu. Tapi syarat mu kena jaga Allah. Kita tawakal tapi kita tak jaga Allah. Macam mana Allah nak jaga kita? Subuh cerah sangat, asar gelap sangat, nak suruh Allah jaga. Allah tak menyampah tengok kita mujur. Semayang tak ada disiplin. Amalan ibadat sunat kurang, nak suruh aku jaga. Macam mana? Baik itu ulama sebut,
Yang dimaksudkan menjaga Allah ini, menjaga batasan-batasan Allah, hak-haknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Orang macam inilah yang disanjung oleh Allah. Haza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu setiap hamba yang sentiasa taubat dan menjaga, hafiz, yang jaga peraturan aku. Surah Qaf ayat 32. Baik itu kita jaga Allah, Allah jaga kita. Maka itu tawakal akan menjelma. Yang kedua, Nabi ajar kepada Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai Ibn Abbas, mu jaga Allah, Allah akan sentiasa di depan kamu. Jaga Allah, Allah jaga kita. Yang kedua, mu jaga Allah, Allah duduk di depan. Maknanya kita bergerak tu, Allah depan kita. Seolah-olah pelindung paling kuat sekali. Kita melangkah, Allah depan kita. Apa juga kita buat, Allah di depan kita. Siapa yang boleh usik kita? Tapi mu mesti ihfazillah, jaga Allah, Allah jaga kamu. Tapi orang kita sekarang, dia tak nak Allah jaga kita. Allah jaga dia, dia tak nak. Apa yang dia nak? Kita jaga kita. Mana betul? Tak betul. Hashtag kita jaga kita. Kita boleh jaga sama kita, tak boleh. Yang jaga kita Allah. Kita sama kita tak boleh jaga. Masa Covid hari tu, kita dah jaga dah sama kita. Kena juga. Kena juga. Habis jaga tu, keluar pakai topeng 3 lapis, bawa sejadah sendiri, kena juga. Artinya bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Tapi mu nak macam mana Allah jaga mu? Mu tak jaga Allah. Itu orang Nabi tekankan. Untayan nasihat ketiga, wa izasta'anta fasta'in billah. Wahai bin Abbas, kalau nak sesuatu, minta pada Tuhan. Jangan minta dengan makhluk. Minta dengan Allah dulu. Yalah, kita kan kalau nak bantuan, kita minta dengan yang berhormat, minta dengan menteri, minta apa. Okey, itu adatnya begitu. Tapi hak paling mustahak minta kepada dia di atas sana. Ya Allah, masjid aku contoh, tuan-tuan nak pasang apa? Ventilator dah ada, aircon tak ada, contoh. Atau aircon ada rosak, perlukan sumbangan. Memang kita nak minta dengan orang sumbang, minta dengan Allah dulu. Ya Allah, bantulah nak dapat ni jemaah panas, contoh. Lepas tu baru minta dengan makhluk. Tuan-tuan sekalian, masjid kita mengharapkan sumbangan. Lain, barulah ada tawakal kepada Allah. Nombor satu Allah dulu. Lepas itu hidup kita ni nak kena ada duit. Duit ni bukan pitih, bukan fulus. Duit ni DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ujung tu mesti tawakal. Lepas itu Allah cukup murka pada orang yang tak minta pada dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah padaku, mintalah padaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, mereka tak nak minta pada aku, dan pada mereka disediakan neraka jahanam. Surah Mukminun ayat 60. Jadi Tuhan marah tak minta dengan dia, minta dulu sebelum minta dengan manusia. Kata syair Arab, la tas'alanna Bani Adam hajatan wasallil ladzi abwabuhu la yuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Kata syair, jangan kau minta sesuatu dengan makhluk. Mintalah kepada Khalik, Tuhan yang pemilik pintu yang sentiasa terbuka. Allah murka jika kamu tidak minta kepadanya. Sedangkan anak Adam murka kalau muka hak sama saja minta. Baik itu ketika Nabi dapat perintah semayang 50 waktu, ulama bahas, kenapa Tuhan bully Nabi kita? Apa salah ketika Nabi Musa recommend, Muhammad, mau jumpa semua lebah, minta diskaun. Patutnya bila Nabi kita minta, ya Tuhan minta diskaun sikit boleh.
Bagi 5 terus kan selesai. Ini dak naik turun 50, 45, 40, 35, berapa kali naik turun tu? Opis turun naik jabat. Turun naik. Baru tinggal 5. Ada tanya apa tak bagi terus 5? Jawapannya kerana Allah sangat suka hamba dia minta dengan dia. Walaupun benda berulang kali, dia suka. Sebab dia raja segala raja. Orang besar, dia suka orang minta dengan dia. Dia rasa dia raja kalau orang minta sesuatu dengan dia. Macam kita kan takut orang minta dengan kita. Sebab kita hak tu yang adanya. Kalau beri tak ada dah kakunya. Raja tak. Raja segala raja. Maha kaya. Minta aku beri. Banyak lagi. Bagi lagi banyak. Jadi bila tak minta, dia murka. Jadi bila Nabi kita naik 50, 45. Naik lagi 40. Sebab Tuhan suka hamba dia minta. Jadi mintalah kepada Allah. Gantunglah hidup dengan Allah. Jangan gantung hidup dengan makhluk. Makhluk akan mati. Gantunglah hidup dengan Allah. Jangan gantung hidup dengan YB. YB akan habis penggal dia. Tapi Allah takkan pencen sampai bila-bila. Gantung dengan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Ibn Abbas, Nabi pesan padaku, wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau nak minta tolong dengan Allah, mintalah tolong bersungguh-sungguh dengan Allah. Dia ada orang, dia minta kepada Allah, tapi mintanya 50-50. Tak berapa yakin. Contoh, dia pergi Mekah molek dah semayang di depan Kaabah doa. Ya Allah, anak aku nak ambil SPM, ya Allah. Berilah dia straight A, ya Allah. Bagilah dia kejayaan terbaik dalam peperiksaan. Tapi ikutlah, kalau nak bagi, tak bagi pun tak apa. Naib. Nak minta, firm lah. Awak nak straight A, jangan diskaun gitu. Tak boleh gitu. Minta naik pangkat dah. Ya Allah, aku ni mangku 48 dah 8 tahun. Ya Allah, bilalah nak merasa naik grade 52. Ya Allah. Tapi kalau dah tentu 48, aku ikut sajalah. Ya Allah. Mana dia dengan Tuhan, dia minta sungguh-sungguh. Ya Allah, bagi aku grade 52. Ya Allah. Firm lah. Jangan nak bagi-bagi, tak bagi, tak kisah. Tak boleh gitu dengan Allah. Nabi sebut, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati. Awak kalau doa pada Allah, awak kena yakin diistajabkan doa kamu itu. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah takkan terima doa orang hak main-main, tak sungguh-sungguh. Macam tuan-tuan, contoh, ni contoh orang perempuan mungkin marah. Tuan-tuan memang berajak sungguh nak nikah lagi. Contoh, berajak sangat. Mungkin atas sebab tertentu yang kita pun tak tahu. Doa dah, tapi doa 50-50. Ya Allah, aku berajak nak nikah lagi. Tapi gitulah ya Allah. Jadi serabut pula. Awak ni nak ke tak nak? Tak nak je lah. Nak je lah. Takut serabut pula, kelari siang malam pun semua. Tak apalah, tak jadi pun. Tak jadi. Tapi berasa nak ya Allah. Tak boleh gitu. Yes or no. Dia dua je. Pilihan yes or no. Jadi Nabi suruh muqinuna bil ijabati. Bau tawakal sungguh. Mana kita taruh selipar kita, ya Allah, jagalah selipar aku ni ya Allah. Jangan kau hilangkan ya Allah. Tapi kalau hilang juga, ya Allah, aku tak boleh buat apa. Ni tak tawakal, cak ayam namanya. Tawakal sungguh. Itu yang keempat. Baik tu pendekar-pendekar zaman dulu, melangkah pergi berperang tu tawakal tu. Apa nak jadi lah. Apa nak jadi lah. Itu tawakal. Katalah datang musuh ke kampung nak bakar rumah apa semua, dia tunggu. Musuh datang, aku akan bunuh orang kampungmu seorang-seorang. Ya, silakan. Kalau Allah izin. Oh, dia punya tawakal dia tinggi. Kalau Tuhan izin, mu boleh pukul aku. Tapi kalau Allah tak izin, mu dekat pun tak boleh. Tak berani orang. Tok Bahaman dulu orang putih nak tembak dia. Ni cerita saya tak tahu sahih tak sahih. Dia dah kena kepung dah. Tapi tawakal tinggi. Dia keluar dia punya senjata dia. Dia buat garisan atas tanah. Dia kata orang putih,
Aku tak takut engkau, aku takut Allah. Kalau engkau nak jantan lah engkau. Orang putih tu jadi 50-50. Ay, berani. Tak jadi. Mungkin dia pun bukanlah berani sangat, tapi psikologi lah. Orang tu tawakal tu. Kata aku tak nak mati bodoh-bodoh dengan mu, aku nak mati berlawan. Buat garis lah, langkah kalau mu nak jantan. Tak langkah. Tuan-tuan. Tawakal tinggi. Mak kilau pun memang kalau cerita-cerita orang kampung lah. Orang putih datang ni cari di kampung. Mana mak kilau ni? Orang siap nakut ke dia. Awak tak takut ke orang putih cari awak? Kalau Allah izin, kalau Allah tak izin tak jumpa. Oh, tawakal sungguh. Ini baru anak jantan. Tawakal sungguh. Tak ada 50-50. Itu yang keempat. Yang kelima Nabi ajar kepada Ibn Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ingat Ibn Abbas, andai satu dunia orang nak beri sokongan pada awak atau nak bagi kebaikan bagi awak, tapi Allah tak izin, takkan jadi. Awak jangan ingat awak berjaya kerana orang. Adakah kita selalu ingat kita akan dapat kejayaan sebab kita dapat sokongan banyak, ramai penyokong backup? Tak. Allah. Berapa banyak peperangan dalam Islam, anggota sikit mengalahkan anggota yang ramai. Bukan soal jumlah, bukan soal bilangan. We got numbers. Ini bukan soal numbers, legitimate. No, ini bukan soal nombor. Ini soal Allah. Baik itu Nabi sebut satu dunia nak bagi manfaat kepada engkau, tapi kalau Allah tak izin, takkan jadi. Macam kita masa kena Covid tahun 2020. Masa tu ingat lagi, kita bulan 2 tak, bulan 3 kita kena PKP. Berapa ramai peniaga-peniaga masa tu dah kira-kira nak buat duit dah Ramadan. Nak buat bazar Ramadan. Dah modal apa semua beli, dah berangan-rangan dah. Majlis perbandaran pun dah keluar permit lah, apa nak sewa tapak berapa. Saya ingat sebab masa saya imam masjid negeri masa tu. Depan masjid negeri tu pada MPK, tempat orang niaga. Jadi dah ada cabutan apa semua. Tiba-tiba kerajaan putuskan tidak benar operasi perniagaan pasar Ramadan. Bukan tahun tu saja, tahun depan tu pun sama juga. Lepas pada PKP tu, maka terjelepuklah habis toke-toke kuih raya. Mamoh seorang lah kuih dah beli, takkan nak pulang balik puak makan kepek masa PKP. Tak boleh buat apa. Toke-toke songkok, penuh songkok lah rumah. Jual online je lah. Kita boleh rancang, kalau dia tak izin, tak jadi. Ini tawakal dia. Yang keenam Nabi pesan pada Ibn Abbas, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ingat Ibn Abbas, kalau satu dunia nak katukmu, nak bunuhmu, nak menjatuhkanmu, tapi Allah tak izin, takkan jadi. Tawakal pada Allah. Orang nak pukul kita, mari lah. Kalau Allah izin, boleh. Kalau Allah tak izin, mu nak angkat tangan pun tak boleh. Tu ayat pendekar lah tu. Yang ketujuh Nabi pesan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ingatlah wahai Ibn Abbas, pena telah diangkat, lembaran telah pun kering. Pena ni maknanya pena yang menulis takdir kita. Takdir kita ni pennya dah diangkat. Lembaran itu adalah lembaran yang mencatatkan takdir hidup kita. Daripada kita lahir sampai mati esok, Allah dah tulis semua dah. Semua dah ditakdirkan. Seluruh kejadian yang berlaku pada kita ini telah ditakdirkan 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Contoh tuan-tuan, keluar masjid, selipar hilang. Kita kena ingat, hilangnya harta kita itu Allah dah takdir 50,000 tahun dulu. Bukan takdir tadi. Kata Abdullah bin Amr al-As, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanatin. Allah telah tulis setiap takdir kita ni 50,000 tahun sebelum dia cipta langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Baik itu kalau ada belakang sana ibu-ibu, puan-puan, utama ni contoh ya.
katalah suami kita ni kos lagi misalnya, ada girlfriend ke apa ke, kita jangan marah-marah, sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar. Kadang kita suami isteri ni, saya sebab pernah jadi kadi. Jadi kadang suami isteri ni boleh settle. Masalahnya netizen dengan hak makcik-makcik bawang keliling kelalang ni. Hak ni tukang cocok sebenarnya. Kita okey. Mana isteri kita marah. Tapi kita explain, terangkan. Dia pun okey lah. Masalah ni bila balik rumah mak dia kan. Kakak ipar dah. Semua buah Ajinomoto ada. Buah macam-macam. Perisa tambahan. Tu jadi marah semula. Jadinya untuk memujuk hati puan-puan beginilah. Bila berlaku gitu, tuan-tuan beritahu pada isteri yang jangan marah. Ini dah dicatatkan di Lauh Mahfuz. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bukan bumi, bumi. Jadi insya-Allah dia tak marah, mudah-mudahan. Kalau dia akidah ahli sunnah wal jemaah lah. Takut dia Jabariyah, dia marah. Apa takdir? Kita yang menentukan hidup kita. Kacau. Dah jadi akidah pula dah. Tapi begitu, kalau begitu cara hidup, selesai. Baik itu hidup kita ni Allah atur dah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari pokok melainkan aku tahu setiap helai, kata Allah Ta'ala. Daun gugur aku tahu. Dan tidak ada wala habbatin, walau sebiji, sebutir biji paling kecil daripada buah-buah itu yang jatuh di bumi, jatuh pula zulumatil ard, waktu gelap malam. Melainkan aku tahu setiap tu. Wala ratbin wala yabisin, aku tahu mana butiran hok kering, mana biji atau butiran yang masih lembab, aku tahu semua. Melainkan illa fi kitabun mubin, semua ada dalam rekod. Ni surah Al-An'am ayat 59. Kalau sebiji benih jatuh pun Allah tahu, kering, basah, waktu malam, waktu siang. Takkanlah kita hak lebih besar daripada itu Tuhan tak tahu. Tuhan atur semua dah. Kalau sehelai daun yang gugur pun Allah yang aturkan. Apa susah sangat ke Allah nak gugurkan kita? Ada orang pegang jawatan, satu penggal, tiba dijatuhkan oleh pesaing dia. Dia pun marah-marah. Marah apa? Allah daun pun dia boleh jatuhkan. Setakat mu anytime dia boleh jatuhkan. Dia yang menaikkan, dia yang menjatuhkan, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Kalau ke situ cara fikir, ini tawakal yang tinggi pada Allah. Begitulah sedikit sebanyak hadirin hadirat sekalian. Sembang-sembang ataupun cerita kita pada malam ini berkaitan tentang mustahaknya jadi orang tawakal kepada Allah. Apa fadilatnya? Tak lain tak bukan masuk surga tanpa hisap. Orang yang tawakal pada Allah. Moga-moga jadilah kita daripada golongan yang tawakalnya sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita malam ini sama-sama diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami.
Dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.